Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan, followers Akademi Sunnah yang dirahmati dan dikasihi Allah SWT. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah SWT memudahkan lagi bagi kita, tuan-puan, dapat bersama-sama bertemu pada malam ni dalam majlis ilmu. Semoga Allah SWT memberkati kita semua, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, insya-Allah taala. Semoga tuan-tuan puan-puan semua dalam keadaan sihat dan afiat, insya-Allah. Dan tuan-puan rahmati Allah, seperti mana yang kita telah war-warkan sebelum ni, malam ni kita ada forum khas sempena kemerdekaan. Bila mana tibanya bulan Ogos dekat negara kita yang tercinta, Malaysia, kita ada hari yang sangat bersejarah, iaitu sambutan Hari Kemerdekaan. Dan pada malam ni alhamdulillah kita adakan satu forum khas berkaitan dengan kemerdekaan yang kita berikan judul ataupun tajuk Merdeka Tapi Masih Terjajah. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Ta'ala, pada malam ni kita jemput dua panel khas kita yang kita jemput khusus untuk membicarakan tajuk kita pada malam ni. Panel kita yang pertama, Al-Fadhil Ustazuna Datuk Dr. Fathul Bari, Hafizahullah Ta'ala. Apa khabar Ustaz, Datuk Dr. Sihat? Alhamdulillah, sihat, bagus. Nampak segak malam ni, Ustaz Fathul Bari, Masya Allah. Kawasan. Balik kawasan, Masya Allah. Baik, tuan-tuan puan-puan rahmatullah, barakallahu fikum. Panel kita yang kedua, Al-Fadhil Ustazuna Dr. Kamilin Jamilin, Hafizahullah Ta'ala. Apa khabar Dr. Kamilin? Alhamdulillah, baik-baik Ustaz. Sihat, alhamdulillah. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah, tamam. Alhamdulillah. Khairan. Terima kasih kepada kedua ahli panel kita kerana sudi bersedia ataupun memberikan ruang dan peluang masa untuk kita bersama-sama pada malam ini. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Ta'ala, apabila kita membicarakan berkaitan dengan merdeka tapi masih terjajah, tak dapat tidak sebagai satu permulaan mukaddimah kita tanyakan persoalan terus kepada Datuk Dr. Fathul Bari. Doktor, bagaimana petunjuk Islam sebenarnya dalam kita menyambut erti kemerdekaan yang sebenar? Silakan. Okey, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Terima kasih kepada sahabat saya, saudara moderator Al-Fadhil Ustaz Sulaiman Nuba, rakan dan sahabat Dr. Kamilin Jamilin, seterusnya sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Apabila kita berbicara soal kemerdekaan, tentunya perkataan yang begitu luas maksudnya. Ia berkaitan dengan soal pembebasan, berkaitan soal dengan perjuangan dan sebagainya. Cuma apabila dihubung kaitkan kemerdekaan dengan Islam, saya ada jalan cerita yang mungkin agak sedikit panjang, tetapi saya cuba ringkaskan untuk kita relate dan kita faham erti kemerdekaan yang Islam maksudkan dengan kaitannya kemerdekaan yang kita sambut saban tahun sejak puluhan tahun dahulu. Okey, saya nak kongsi kisah. Sebenarnya dalam hadis, dalam ayat Al-Quran ada banyak jalan-jalan penceritaan yang merujuk ataupun kisah-kisah yang merujuk kepada hakikat kemerdekaan yang sebenar. Demikian juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Cuba saya tertarik nak berkongsi dengan para penonton dan rakan-rakan sekalian. Saya kira peristiwa yang cukup masyhur, dialog seorang tokoh sahabat yang terkenal, Rib'i ibn Amir dengan Rustum, yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Kathir di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, yang mana apabila beliau diutuskan oleh Sa'ad ibn Waqqas dalam peperangan Qadisiyah untuk berhadapan dengan Rustum, dalam dialog tersebut ada beberapa perkataan yang saya kira boleh menjadi asas kepada kita untuk memahami erti dan hakikat kemerdekaan. Peperangan Qadisiyah ini kalau kita lihat dalam sejarah, saya tak nak panjangkan sangat, terlalu teknikal perbahasannya, berlaku pada tahun 14 Hijrah, dan tentera Islam yang
Jumlahnya pada ketika itu sangat sedikit, 30,000 orang saja. Nak berhadapan dengan lebih tentera Parsi, lebih 200,000 orang tentera Parsi. Yang mana peristiwa ini direkodkan dan Rib'i ibn Amir ini dihantar sebagai utusan untuk berbincang, bernegosiasi dengan Rustum, memaklumkan tentang tentang hasrat ataupun matlamat tujuan kedatangan Islam ke situ. Okey, jadi dalam cerita di dialog dia panjang. Daripada awal perjalanan dia naik apa dan sebagainya sampai dengan tombaknya dengan di permadani yang bertatahkan berlianan permata, okey, dan sebagainya lah. Okey, jadi sampai itu cuma bila ditanya soalan-soalan tujuan kedatangan dan sebagainya, statement beliau yang cukup masyhur, kata dia innallaha ibta'athana linukhrija man syaa'a min ibadati al-ibad ila ibadatillah wa min dhiqi ad-dunya ila si'atiha ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله. Kata dia, apabila dalam dialog dia dengan Rustum, dia kata, Allah telah membangkitkan kami untuk mengeluarkan sesiapa sahaja yang dia kehendaki dari penghambaan sesama hamba kepada perhambaan kepada Allah. Itu satu. Maknanya itu asas dia. Nak bangkitkan manusia, keluarkan manusia daripada menghambakan diri kepada manusia, kepada menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, dari kesempitan dunia kepada keluasan. Wa min dhiqid dunya ila si'atiha. Ketiga, wa min juril adyan ila adil Islam, daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Maka maka dia membangkitkan kami, fa arsalna bidinihi ila khalqi, dia membangkitkan kami dengan agamanya untuk kami seru mereka kepadanya. Maka sesiapa yang menerima perkara tersebut, kami akan menerimanya dan tinggalkan dia. Tetapi siapa yang enggan menerimanya, kami akan memeranginya selama-lamanya sehingga kami berjaya memperolehi apa yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian statement dan kenyataan yang pada saya teguh, tegas, kukuh foundationnya, asasnya, yang memberikan takrifan kepada kita apa itu kemerdekaan. Merdeka apa? Merdeka jiwa, merdeka diri, merdeka nafsu. Itu yang dimaksudkan oleh Rib'i ibn Amir yang perlu kita fahami konteks kemerdekaan dari perspektif Islam. Sebab itu apabila Rustum mendengar kalimah statement kenyataan Rib'i ibn Amir ini, dia bertanya kepada pembesar kaum dia. Dia kata apa pandangan kamu tentang perkataan ini? Sungguh hebat. Bagi dia rasa perkataan ini cukup hebat. Maka dikatakan kepada dia oleh pembesar-pembesar, dia kata ma'adzallah. Dia kata ma'adzallah laka an tamila ila syai'in min hadha. Dia kata engkau ni pelik sangat ni, kenapa engkau nak cenderung kepada pendirian ataupun perkataan seperti ini? Wa tada' dinaka li hadzal kalb, dan kau nak tinggalkan agama engkau kerana semata-mata anjing ini. Ama tara ila thiyabi, tidakkah engkau melihat kepada pakaiannya? Itu yang pembesar dia tengok. Tapi apa jawapan Rustum? Ini penting. Rustum mendukung statement mendukung statement ataupun tertarik dengan statement yang diberikan oleh Rib'i bin Amir. Kata dia, wailakum la tanzuru ila thiyab, celaka kalian, jangan tengok kepada pakaian. Wanzuru ila ar-ra'yi wal kalami was sirah, tetapi lihatlah kepada idea, pandangan ini, idea dia, wal kalam, tata cara dia bercakap dia, was sirah, dan jalan hidupnya. Innal araba yastakhifuna bi thiyabi wal ma'kal, sesungguhnya orang Arab ini dia mengambil ringan soal masalah pakaian dan soal masalah makanan. Wa yasunul al-hisab, tetapi sebaliknya mereka akan menjaga harga diri mereka. Maka kemerdekaan yang dimasukkan di sini, yang Rustum faham daripada apa yang diucapkan dan diungkapkan oleh Rib'i bin Amir, orang yang jaga ada harga diri dia. Sebab itu bila kita bercakap soal kemerdekaan, lawan dia apa? Penjajahan, imperialism. Penjajahan ini apa? Penjajahan ini dia nak dominasi ekonomi kita, nak dominasi politik negara kita. Dia nak dominasi apa dia lagi? Akhlak orang kita sendiri pun pada hari ini. Nak dominasi akidah sekali. Sebab kita kena ingat,
Dalam contohnya, bila British datang bukan semata-mata untuk mengambil hasil mahsul tanah negara kita. Okey, tidak semata-mata. Dia ada agenda lain juga. Ada agenda menyebarkan kristianisasi, ada agenda menyebarkan liberalisme. So ini perkara-perkara yang berlaku yang mungkin kita akan sentuh sebentar lagi. Saya nak bawa bagaimana kita nak faham takrifan kemerdekaan yang dipupuk dalam jiwa umat Islam satu ketika dahulu. Ia bukan terikat dengan tarikh dan tempoh tertentu. Ia merujuk kepada harga diri, maruah seseorang. Dia dengan agama, dia dengan Tuhan, dia dengan penciptanya. Dan dalam konteks kita hari ini, kita dengan negara kita juga. Yang mana asasnya, kenapa kita dengan negara kita? Kerana kita dengan pencipta kita, yang mempertanggungjawabkan kepada kita untuk menjaga kesejahteraan dan keamanan negara kita. So itu maksud umum kemerdekaan. Orang yang faham harga diri mereka. Daripada situ maka dia bertindak untuk menjadikan persekitarannya, bermula dengan dirinya, ahli keluarganya, komuniti masyarakatnya, negaranya secara keseluruhannya berada dalam keadaan yang baik dan bebas daripada sebarang perkara-perkara yang tidak baik. So itu maksud umum pada saya kemerdekaan. Wallahualam. Terima kasih. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz Dr. Fathul Bari atas pencerahan ataupun satu bentuk mukaddimah yang sangat bermanfaat, ringkas, tetapi satu kita katakan pencerahan yang merangkumi apa yang kita bincangkan pada malam ini. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah, betapa pentingnya kita untuk memahami apa maksud sebenar kemerdekaan. Ia tidak terikat dengan tarikh, waktu tertentu, tapi macam mana untuk kita usahakan dalam kehidupan seharian kita senantiasa berusaha untuk ke arah yang lebih baik insya-Allah. Daripada diri kita, keluarga kita, umumnya masyarakat kita dan setelah itu keluarga, negara kita semua insya-Allah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Tuan-tuan dan rahmati Allah, mohon untuk tuan-puan share video kita, link video kita supaya insya-Allah taala lebih tersebar kepada rakan-rakan kita. Dan jika tuan-puan ada persoalan, tuan-puan boleh tanyakan dekat ruang komen. Insya-Allah taala kita berusaha untuk respon seberapa yang kita mampu berkaitan dengan apa yang tuan-tuan dan puan tanyakan. Barakallahu fikum. Baik, tuan-puan dan rahmati Allah, kita tanyakan pula persoalan seterusnya kepada Dr. Kamilin. Apabila kita bercerita tentang tajuk kita juga pada malam ni kan, merdeka tapi masih terjajah. Boleh tak Dr. Kamilin berikan macam mana kaedah kita dapat memerdekakan diri kita daripada terus terjajah? Silakan Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada sahabat kita Al-Fadhil Al-Ustaz Muhammad Sulaiman Nuba sebagai moderator kita pada malam ini. Al-Fadhil, sahabat kita juga Datuk Dr. Fathul Bari yang telah memberikan, saya kira, penjelasan yang tuntas. Dan kalau kata Datuk Dr. Fathul Bari dia dapat rumuskan semua perbincangan kita pada masa, saya kira pun memang masya-Allah dah cukup memadai dah. Baik, tapi apakan daya bila soalan itu juga diajukan kepada saya. InsyaAllah, kalau tak salah saya hari ini berapa hari bulan? 28 hari bulan 29, 30, 31. Sama ada kita katakan lusa ataupun tulat, insya-Allah kita bakal meraihkan satu hari yang mungkin kita sebagai rakyat Malaysia banggakan, iaitu Hari Kebangsaan yang ke berapa tu Ustaz Sulaiman? Saja kita tanya balik kepada moderator kita. Kalau ditanya secara umum tentang Hari Kebangsaan ataupun Hari Kemerdekaan kita, jawapan yang biasa kita dengar tentulah orang akan sebut tentang merdeka, lawangan merdeka, istilah-istilah tentang kemerdekaan. Memang nampak mudah sebab semua orang tahu dan kita telah diajar daripada dulu di sekolah-sekolah dulu, detik 31 Ogos itulah yang mana detik negara kita telah bebas daripada cengkaman penjajah yang memungkinkan kita membentuk sebuah negara bangsa kita sendiri. Dan setiap tahun bila kita sebut sahaja merdeka, pasti akan terbayang di fikiran kita tentang pelbagai program pengisian yang dilakukan oleh pihak kerajaan, pihak swasta, mana-mana.
Dan saya tak pasti, mungkin daripada sejak tahun lepas ke apa, masa musim pandemik COVID ini, mungkin ada berubah sikit sebanyaklah tentang bentuk sambutan tersebut. Dan bila disebutkan dengan Hari Merdeka ini, kita lihat di negara kita sinonim dengan kibaran jalu gemilang dekat seluruh negara, sampai seolah-olah dia seperti satu kemestian dalam menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan ataupun Hari Kemerdekaan untuk mengenang jasa dan perjuangan tok nenek moyang kita dulu yang menuntut kebebasan negara daripada belenggu penjajah. Dan semenjak lebih 60 tahun itu jugalah dia dah menjadi sebagai satu yang agak sinonim sambutan Hari Kebangsaan ni. Macam-macam lah kita tengok rakyat Malaysia yang pelbagai, bilang kaum yang menzahirkan macam-macam untuk nak untuk nak sampailah atau merealisasikan daripada sudut erti kemerdekaan itu. Tapi berapa ramai yang sebenarnya daripada kalangan rakyat negara ini yang betul-betul faham dan menghayati maksud sebenar daripada kemerdekaan itu? Dan adakah memadai untuk kita menyambut Hari Merdeka dengan sekadar mengibarkan jalur gemilang? Adakah dengan sekadar melaungkan kemerdekaan itu sudah membuatkan kita dapat menghayati erti daripada kemerdekaan itu, sedangkan mungkin terdapat dalam hati kita ini masih lagi ada bibit-bibit kebencian sesama kita sendiri? Adakah kemerdekaan hanya sebuah retorik, pengisahan sejarah semata-mata, ataupun sekadar satu catatan dalam sejarah supaya kita tak lupa untuk menyambutnya? Kalaulah itu yang kita fahami daripada erti kemerdekaan, maka sangat wajar untuk semua pihak bermuhasabah kembali, menghayati kembali erti kemerdekaan. Mungkin ramai daripada kita pada hari ini yang sudah tidak faham lagi ataupun sudah tidak menjiwai lagi erti kemerdekaan itu. Anak-anak muda, kalaulah tak ada musim pandemik ini, mungkin kita akan melihat sambutan kemerdekaan itu hanya sebagai satu festival, sebagai satu hiburan bagi anak-anak muda kita. Dia macam satu sambutan yang saya kira banyak merugikan wang ringgit kita juga, sebab ia lebih berkonsepkan ke arah sambutan gilang gemilang yang untuk nak menghiburkan dan orang datang dengan nada enjoy. Dia tidak ada lagi satu sentuhan jiwa itu yang menyedarkan rakyat kita daripada perjuangan kemerdekaan itu. Sebab merdeka ini bukanlah sekadar bebas daripada penjejahan fizikal semata-mata, tapi merdeka ni untuk nak kita menghayati erti dia lebih luas daripada itu. Kalau kita tengok banyak negara yang mencapai kemerdekaan secara fizikal tapi masih lagi dijajah secara bukan fizikal. Mindanya dari sudut mindset, daripada sudut integriti dan sebagainya. Kita tengok teknologi hari ini yang telah menjadi satu fitnah ataupun satu bentuk penjajahan yang baru terhadap budaya dan juga pemikiran anak bangsa kita. Bukan hanya di negara kita tapi di seluruh dunia. Walaupun secara fizikalnya apa yang kita lihat, tubuh badan ataupun ketenteraan penjajah itu sudah lama pergi meninggalkan negara kita. Tapi banyak lagi budaya ataupun pemikiran mereka yang masih lagi kuat dan mencengkam kita dalam kehidupan kita, ekonomi kita, politik kita dan pelbagai sudut lagi. Seorang penulis dia ada menulis, tak salah nama dia Marcelo, dalam satu buku dia yang bertajuk Colonizing, ataupun istilah dia, tajuk dia penjajahan minda, lebih kurang tajuk dia begitu. Beliau ada menjelaskan bahawa proses penjajahan secara politikal sebenarnya sudah lama tak ada dah. Sekarang ni dah bukan zaman penjajahan daripada sudut kuasa, sebab ramai daripada masyarakat yang tahu
tentang keburukan penjajahan sedemikian yang boleh membawa ke arah apa? Pertumpahan darah, kos dan sebagainya. Tetapi sekarang ini penjajahan baru dinamakan sebagai penjajahan minda ataupun colonization of the mind. Yang mana teknik penjajahan ini dia akan fokus kepada membasuh brainwash pemikiran kita. Ini satu ancaman yang sangat bahaya. Barangkali dia boleh melibatkan daripada sudut akhlaknya, dia boleh melibatkan juga daripada sudut akidahnya. Ini bentuk penjajahan minda. Jadi dalam konteks ini penjajah ini lebih luas daripada satu buah negara. Dia boleh jadi daripada satu individu, boleh jadi dalam bentuk kumpulan, boleh jadi dalam bentuk pergerakan. Yang mana mereka ini akan cuba menanam satu bentuk pemikiran yang boleh mengubah cara pemikiran kita. Bukan sahaja umat Islam, tetapi juga masyarakat di seluruh dunia. Dan kesan dia berpanjangan sebab minda ini adalah sesuatu yang sukar untuk diubah ataupun untuk nak ditukar, kan? Ini satu bentuk penjajahan yang kita sedar ataupun tidak, ataupun sama ada yang kita rela ataupun tak. Dan sejak daripada zaman penjajahan dulu sampai sekarang, penjajahan minda ini memang dah berlaku. Cuma kita sahaja yang terus membiarkan diri kita untuk semakin hanyut dengan penjajahan sedemikian. Kita lebih hanyut dengan budaya hedonisme, budaya berhibur secara melampau. Kita juga contohnya telah disogokkan dengan sistem pendidikan barat yang kita merasakan satu-satunya bentuk pendidikan yang berjaya dalam dunia global. Kalau kita tengok sendiri macam mana universiti kita berfungsi, ada sebahagian daripada kita yang terlalu terikut-ikut dengan istilah apa yang kita panggil sebagai game ataupun permainan daripada sistem pendidikan luar yang mengejar rankingnya, yang akan mengambil peluang daripada situ untuk mengaut keuntungan daripada kita. Cuma kita sahaja yang akhirnya kita terpaksa ikut. Kalau kita tidak mengikut game itu, seolah-olah kita merasakan kita akan ketinggalan. Kita mungkin tak akan mendapat tempat di dalam sistem dunia ini. Itu bentuk penjajahan pendidikan. Kan jurnal-jurnal yang berimpak tinggi, yang mana dihasilkan semua di luar sana. Kita yang nak mendapatkan tempat, poin dan ranking itu, kita yang kena bayar. Dan jumlahnya bukan sedikit. Saya percaya setiap universiti telah menghabiskan berjuta-juta untuk mengejar sistem itu. Sedangkan kita ada sistem Islam, pendidikan Islam itu sendiri yang kita boleh dapat daripada sejarah kita sendiri. Pemikiran apa yang kita katakan sebagai pro penjajah sememangnya memang kita kata telah tertanam dalam minda kita sejak sekian lama, yang membuatkan contohnya kita beranggapan bahawa kalau kita belajar agama ini sukar untuk nak kita mendapatkan pekerjaan, mungkin masa depan kita gelap. Dan ini juga apa yang telah saya dulu pun dan keluarga saya juga alami dulu. Bila kami dihantar untuk nak belajar agama, ada yang bertanya, ini nak jadi apa? Nak belajar, kemudian dah besar nak belajar apa? Ini juga satu bentuk penjajahan minda dalam keadaan yang kita tidak sedar. Sampai kita rasa belajar agama ini satu benda yang mundur. Sedangkan sepatutnya mereka yang belajar agama ni sepatutnya adalah daripada kalangan mereka yang brilliant seperti Datuk Dr. Fathul Bari, sebagai yang memang cergas, aktif seperti beliau juga, seperti saudara moderator kita Al-Fadhil Ustaz Sulaiman Nuba. Ini sepatutnya sebegitu. Tapi hari ini budaya kita tak sebegitu. Kita tengok daripada sudut pergaulan bebas, kita tengok daripada segi budaya fashion berpakaian, lifestyle itu sendiri, yang mana kita berkiblatkan kepada penjajah kita sendiri sebenarnya. Akibatnya kita melihat apa yang dibawa oleh negara luar, budaya luar daripada barat itu sebagai satu bentuk kemodenan ataupun satu bentuk ketamadunan yang mesti kita kena capai. Selain daripada bentuk lifestyle itu, kita akan dilihat sebagai konservatif, akan dilabel dengan
label-labelan yang menunjukkan dia seolah-olah kelas kedua ataupun seakan mundur. Jadi apakah erti merdeka dan kebebasan yang sebenarnya? Akhlak agama sepatutnya bagi kita adalah syarat utama dalam mencapai kebebasan. Sebab kebebasan tanpa akhlak tidak bermakna, dan akhlak tanpa agama juga tak ada gunanya. Kita tengok sekarang budaya-budaya di medsos kita. Betapa banyak lagi sifat-sifat yang keji. Memaki hamun, provokasi, menjatuhkan air muka orang lain, mengata sana sini, memfitnah, menuduh sana sini, yang bersembunyi di sebalik senyuman-senyuman. Walaupun senyuman itu sometimes bertopengkan juga agama. Yang nampak seperti mereka yang memperjuangkan agama, yang nampak seperti memperjuangkan even sunnah itu sendiri. Tapi sometimes kita tidak sedar daripada sudut akhlak dan budaya kita itu juga sebenarnya secara tak langsung kita telah terjatuh di dalam permainan penjajahan itu sendiri. Dan inilah apa yang pernah dipersetujui oleh ilmuwan hebat kita, Za'ba, yang mana beliau mengatakan bahawa kemerdekaan yang sebenar adalah kemerdekaan minda dan jiwa, yang mana ianya dipupuk daripada jati akhlak diri kita, bahasa kita, pendidikan kita, yang mana ini semua merangkumi agama kita. So dengan ini sahajalah rakyat sebenarnya mampu untuk nak mengecapi erti kemerdekaan yang sebenarnya. Baik, saya kira mungkin saya berhenti dulu setakat ini untuk orang ini, dan saya serahkan kembali kepada Fadil Ustaz Moderator kita. Fadil. Jazakallah khairan Dr. Kamilin atas penjelasan sebentar tadi. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, agama dan juga amal agama dalam kehidupan kita. Dan itu di antara poin yang paling utama tak kala Dr. Kamilin menjelaskan sebentar tadi berkaitan macam mana untuk kita usahakan untuk kita merdekakan diri kita daripada terus terjajah. Kadang kita benda ni kita tak perasan ni tuan-tuan. Apatah dalam keadaan kita melihat keadaan dunia hari ini, terutamanya dekat medsos seperti mana Dr. Kamilin sebutkan tadi tuan-tuan. Masya-Allah, kadang-kadang kaum muslimin seolah-olah telah hilang jati diri mereka sendiri. Maka betapa pentingnya untuk kita terus kembali kepada agama dan amal agama kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita insya-Allah. Baik, soalan yang kedua kita tujukan kepada Datuk Dr. Fathul Bari. Doktor, dewasa ini kebanyakan orang Islam tersalah tafsir dalam memahami berkaitan dengan hak asasi manusia. Ia difahami menurut kehendak hati dan nafsu syahwat mereka, sehingga yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal. Bahkan mereka memahami merdeka ni sebagai satu bentuk kebebasan untuk mereka bebas berfikir, berkehendak, dan apa yang mereka nak lakukan, mereka nak lakukan. Dan agama dianggap sebagai candu yang perlu disingkirkan. Tanpa disedari, disebabkan pengertian yang berbahaya ini doktor, ya, sebenarnya ia menjadi sebab kesan yang sangat besar kepada sebahagian kaum muslimin. Mungkin doktor boleh berikan komen sehingga mereka sanggup mengagungkan kehidupan budaya barat berbanding kehidupan Islam itu sendiri. Silakan doktor. Okey, bismillah. Jazakallah khair. Terima kasih atas soalan itu. Saya kira sebenarnya bagi menjawab apa yang disebut oleh moderator, saya tertarik tadi bila Dr. Kamilin sebut soal Za'ba tadi, peneliti Za'ba. Saya dah baca dia punya full statement dia perihal definisi dan takrif kemerdekaan. Apabila kita nak kaitkan dengan isu tadi, soalan yang diberikan tadi, sebenarnya sebahagian orang mendefinisikan kemerdekaan ini adalah dengan definisi al-isti'mar sebenarnya, iaitu penjajahan yang kita sebutkan tadi. Penjajahan dari sudut mindanya, penjajahan dari sudut dominasi politiknya, dominasi ekonominya, penjajahan dari sudut budaya, cara berfikir, penjajahan akhlak yang berlaku pada hari ini. So, mereka memberikan takrifan kemerdekaan tetapi sebenarnya hakikatnya mereka masih lagi dijajah. Kerana mereka berkata contohnya, kita tidak ingin terikat dengan Islam. Contohnya, kita tidak ingin terikat dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh agama.
kita bebas melakukan apa saja yang kita nak. Yang penting niat kita. Namun mereka masih lagi mematuhi undang-undang, contohnya undang-undang yang ditentukan oleh manusia. Okey. Dan pada masa yang sama mereka berdiam diri dan tidak memberikan apa-apa respon serta pandangan apabila contohnya di France, apabila wanita-wanita Islam yang berhijab suatu ketika dilarang memakai purdah contohnya, di mana hak asasi mereka di sana. Contohnya rakan kita Dr. Zakir Naik, saya selalu sebut benda ni dalam ceramah-ceramah dan sebagainya. Apabila di-ban di London, di-ban di France. Okey, sedangkan mereka mengatakan ini negara, kononnya mereka negara demokrasi, bebas bersuara, bebas memberikan pendapat dan pandangan. Tetapi kenapa mereka tidak boleh menerima ataupun menerima perbezaan yang Dr. Zakir Naik bawa contohnya? Ini contoh saya berikan. Okey. Jadi itu saya katakan mereka mengagungkan ataupun melaungkan kemerdekaan dalam erti kata hakikatnya sebenarnya mereka terjajah. Saya nak baca full statement kenyataan Pendeta Zahbah, orang yang saya kagumi cara berfikir dia. Kalau ikut sejarah dia di antara awal yang menggerak kepada pembentukan ataupun pewujudan UMNO. UMNO, saya bukan nak masuk politiknya, tapi ini dalam sejarah ketika mana mereka menentang Malayan Union, terlibat dengan Datuk Onn Jaafar. Kemudian nama UMNO itu sendiri ketika mana bermesyuarat di Kongres, di Kelab Sultan Sulaiman di Kampung Baru pada tahun 1946 pada Mac seingat saya, dan kemudian Mei di Johor Bahru dilancarkan UMNO itu sendiri. Dan orang yang memberikan cadangan nama kepada UMNO itu sendiri Datuk Onn Jaafar, United Malaysia Organisation. Itu awal cadangan, dan dia meminta agar ditambah perkataan kebangsaan, nation itu. Kenapa? Kerana bagi dia kebangsaan itu perlu ada. Kenapa? Kerana bagi mengingatkan kita bahawa ini bangsa kita, hak Melayu, hak Raja-Raja Melayu, dan kepentingan orang kita pada waktu itu. Kenapa? Kerana Malayan Union datang, ataupun idea pembentukan Malayan Union ini bertujuan untuk mengenepikan hak-hak ini dan memberikan kesamarataan bagi pendatang-pendatang pada waktu itu dengan orang yang merupakan asal daripada tanah Melayu ini. Okey, tak apa, saya tak nak masuk soal itu, saya just sebut sebagai satu contoh salah satu perjuangan Pendeta Zahbah ini dan statement dia. Dan dia akhirnya dia walaupun dia menjadi setiausaha pada Datuk Onn Jaafar di peringkat awal dan sepatutnya menjadi setiausaha agung UMNO yang pertama, akan tetapi dia menarik diri daripada politik dan dia lebih berminat dengan pendidikan, dia lebih berminat dengan penulisan yang matlamatnya bertujuan untuk membentuk idea, memberikan pendidikan kepada anak bangsa. Sebab itu tulisan-tulisannya cukup jika diteliti dan dibaca. Pada saya dia bagi orang yang menghargai sejarah, menghargai tokoh-tokoh hebat, maka dia akan merasai kehebatan Zahbah ni. Zainal Abidin Ahmad, orang Nogori, orang Nogori 9. Kata dia, kemerdekaan ni dia kata berubah daripada kepercayaan bodoh yang melemahkan akal dan ikhtiar kepada kepercayaan yang cerdik yang membebaskan fikiran. Berubah daripada bodoh kepada perkara bodoh yang melemahkan akal dan ikhtiar. Okey, kepada kepercayaan yang cerdik dan yang membebaskan fikiran. Daripada ajaran yang mematikan hati kepada ajaran yang menghidupkan dan menyuburkan dia. Yakni ajaran yang menyuburkan hati kita, agama kita. Okey, daripada i'tiqad yang serong dan terpesong kepada i'tiqad yang subur dan merdeka. Daripada kezaliman pemerintah berdasarkan hawa nafsu kepada kesalehan, dan daripada fikiran-fikiran yang menahankan dan menyekat kemajuan kepada fikiran yang membebaskan kemajuan dan menggalakkan kemarahan yang baik-baik dan mulia. Okey, ini saya kira satu rumusan yang diberikan oleh Pendeta Zahbah tentang definisi, walaupun kita dah bercakap dari soal definisi kemerdekaan dan sebagainya, tapi saya kira dia memberikan satu ruang skop yang begitu luas yang menggambarkan kemerdekaan ini sebenarnya pembebasan daripada sebarang penjajahan minda, sebarang penjajahan akidah, sebarang penjajahan akhlak, sebarang penjajahan tindakan. Okay.
Tetapi apa asas kita? Sebab tu dia kata tadi, asas kita adalah kita kembali kepada ajaran-ajaran yang menghidupkan dan menyuburkan hati kita. Kembali kepada i'tiqad yang subur dan merdeka. Kembali kepada bi'ah yang salihah, suasana yang salih, kepada pemimpin-pemimpin yang baik lagi salih. Okey? Dan kembali kepada satu pemikiran yang membawa kepada kemajuan, bukan pemikiran yang membantutkan akal dan tindakan manusia. So ini subhanallah. Sebab itu bila kita teliti balik dalam sejarah bagaimana Nabi SAW dalam Al-Quran, contohnya bila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan teguran ataupun amaran kepada kita tentang soal jahiliyah, orang Arab jahiliyah. 4 perkara antaranya yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang soal jahiliyah. Dhannal jahiliyah, satu prasangka orang jahiliyah. Okey. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut tabarrujul jahiliyah. Kemudian hamiyah al-jahiliyah, iaitu fanatism. Tabarruj ini mereka berhias, perhiasan yang mungkin boleh kita, kalau kita berikan satu tafsiran yang luas. Ya, pada hari ini tadi Dr. Kamil sebutkan tadi soal pengaruh orang kita dengan fashion pada hari ini. Semua nak tukar yang ni, pakai yang ni. Itu yang dikagumi dan itu yang diberikan tumpuan. Sehingga akan meninggalkan hakikat kemerdekaan. Kalau kita lihat tadi cerita Rabi' bin Amir, kalau kita baca penuh dia punya jalan periwayatan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, kita akan mengetahui bahawasanya orang yang pergi ni digambarkan dalam cerita dia ni bukan orang yang berpakaian hebat. Sebab itu pembesar-pembesar di bawah seliaan Rustum ini mengatakan bahawasanya ala tanzur ila thiyabihi. Tak tengok ke dia punya pakaian dia. Mereka melihat itu sebagai satu asas. Betul, pakaian, persiapan, penampilan itu penting. Image itu penting. Akan tetapi sebenarnya yang lebih besar daripada itu adalah jati diri kita. Sebab itu apabila perkara yang saya sebutkan tadi soal fashion, jahiliyah, menekankan soal itu. Hamiyah, fanatism, fanatik kepada cara hidup, fanatik kepada sikap mereka, fanatik kepada kaum mereka, fanatik kepada budaya mereka. Kita soal Melayu, soal kebangsaan, soal Malaysia, itu bukan fanatism. Kenapa saya katakan bukan fanatism? Selama mana, syarat dia, selama mana kita mengangkat agama kita lebih tinggi daripada segala-galanya. Okey, maka itu tak timbul fanatism. Kerana apa? Kerana kita pertahankan hak kita. Itu kecenderungan kita. Kita sayang bangsa kita. Kita sayang kaum kita. Tidak ada masalah. Tetapi apabila kita mengangkat ataupun kita sayang kepada kaum kita sehingga menyalahi syariat, pada ketika itu merupakan satu kesilapan yang besar. Satu kesalahan. Itulah fanatism yang Allah Subhanahu Wa Taala benci dan Allah Subhanahu Wa Taala kritik golongan-golongan kufar jahiliyah. Okey, demikian juga bila dikatakan tentang jahiliyah tadi ni, selain daripada dhannal jahiliyah, mereka berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana golongan-golongan yang dikatakan liberalism, menyangka bahawasanya agama ni seperti mana disebut oleh Ustaz Sulaiman tadi sebentar tadi, menyangka bahawasanya agama ni penyekat, agama ni membantutkan, agama ni menyusahkan, agama ni tak memajukan, Dr. Kamil disebutkan tadi. Ini dhannal jahiliyah. Allah sebut ini prasangka jahiliyah suatu ketika dahulu kepada agama, kepada Nabi SAW yang kita kena tolak. Tabarruj tadi saya dah sebut, dan kemudian fanatism jahiliyah yang kita tak mau, yang Allah Subhanahu Wa Taala benci. Bagaimana mereka timbulkan fanatism mereka ketika mana perjanjian Hudaibiyah, peristiwa yang membawa kepada pembukaan Fathu Makkah. Tunjukkan dekat Nabi ni, buang perkataan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, buang, gugurkan perkataan Rasulullah. Fanatism mereka. Okey? Ini perkara yang dibenci. Okey? Jadi kita nak sayang bangsa kita, negara kita bukan dengan fanatism, tapi kita sayang bangsa dan negara kita dengan perintah agama kita. Okey? Dan kemudian yang keempat, golongan-golongan jahiliyah juga sifat mereka. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Bila diperintahkan kepada mereka agar ikut Allah Subhanahu Wa Taala, apa mereka kata? Mereka akan kata, kami akan tetap ikut nenek moyang kami dulu. Sebab itu Pendeta Za'ba, walaupun dia dikenali sebagai tokoh golongan muda yang membawa pendekatan baru, memberikan teguran-teguran soal
perkara-perkara khurafat yang berlaku dalam masyarakat pada waktu itu. Dikritik dia. Namun dia kekal konsisten dengan penulisan dia. Dengan amanat-amanat berharga dia. Teguran-teguran ilmiah dia. Jadi ketajaman panel ini sebenarnya hasilnya hari ini. Berita Za'bah. Namanya disebut dan masih lagi dinukilkan oleh kita pada hari ini bila membicarakan soal hakikat kemerdekaan. Selamat Hari Merdeka. Selamat Hari Kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ya Ustazuna Datuk Dr. Fathul Bari di atas penjelasan berkaitan dengan apa yang kita ajukan sebentar tadi. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini kita bersyukur pada Allah SWT dalam keadaan kita membicarakan berkaitan tentang kemerdekaan. Pada masa yang sama kita pun ulang kaji berkaitan dengan sejarah kaum muslimin pada masa yang sama, sejarah Malaysia itu sendiri, dan kita pun setelah ni insya-Allah kita cuba kenali di antara tokoh yang sangat kita katakan berpengaruh dekat Malaysia ini, iaitu Pendeta Za'bah itu sendiri. Tuan-puan, kita usahakan untuk kita kenal, baca buku-buku tulisan beliau, dan ia merupakan di antara bahan bacaan yang kita kena baca ketika ini insya-Allah. Baik, jazakallah khairan Datuk Dr. Fathul Bari. Seterusnya, tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, kita tanyakan persoalan kita yang kedua kepada Dr. Kamilin Jamilin. Tak kala kita cerita berkaitan dengan untuk kita, apabila kita menghadapi apa jua bentuk permasalahan, terutamanya berkaitan dengan apa yang berlaku ketika ini, kita katakan kita kena kembali kepada Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan persoalannya Dr. Kamilin, bagaimana sebenarnya jalan untuk kita kembali kepada Quran dan Sunnah itu dalam keadaan kita kaitkan dengan apa yang berlaku berkaitan dengan kemerdekaan ini. Silakan. Suara Doktor. Jazakumullahu khairal jaza. Nabi SAW diutuskan Allah Subhanahu wa taala untuk memerdekakan manusia daripada kesesatan dan kezaliman kepada kebenaran dan juga keadilan. Tadi Datuk Dr. Fathul Bari pun telah menukilkan kalam yang panjang daripada Pendeta Za'bah itu sendiri yang menekankan daripada pelbagai aspek. Kerana kedatangan Islam menjadi simbol kemerdekaan manusia daripada segala bentuk belenggu dan juga penjajahan kepada kebebasan yang sebenar, agar manusia tidak tunduk dan takut kepada mana-mana makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertauhid dan sentiasa kita mengamalkan perintah daripada Allah, Islam membebaskan jasad dan juga akal manusia daripada belenggu duniawi yang sempit dan tidak berkekalan ini. Jadi umat Islam akan sentiasa usaha untuk melakukan yang terbaik di atas kesedaran bahawa dunia hanyalah persinggahan sementara dan segalanya akan disoal dan dihitung oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat kelak. Jadi konsep kemerdekaan itu kita tak boleh katakan dia boleh berdiri secara sendiri. Dia bukan totally kemerdekaan, sebab dia perlu disandarkan kepada fitrah manusia yang inginkan kemerdekaan. Yakni hanya dengan membebaskan jiwa dan minda kita daripada segala pemikiran, dogma yang sesat dan sempit melalui rasional akal, ajaran Islam serta akhlak yang baik sahaja yang mampu akan memberikan kita tentang erti kemerdekaan yang sebenar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerdekakan manusia daripada lembah neraka. Yakni bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerdekakan manusia melalui dakwah tauhid. Dakwah tauhid yang mana membebaskan manusia daripada lembah kesyirikan yang menyembah ataupun mensyirikkan Allah, mempersekutukan Allah Azza wa Jal kepada mentauhidkan Allah. Dan itu adalah satu objektif kita sebagai umat Islam untuk nak mencapai kemerdekaan. Islam tidak menyuruh kita untuk mencapai kemerdekaan semata-mata atas dasar perkauman. Sebab dasar perkauman itu tidak akan kekal. Dasar perkaumanlah yang telah memecah belahkan masyarakat, yang telah menumpahkan banyak darah. Walaupun mereka daripada satu bangsa, mereka terdiri daripada satu negara.
Kita tengok apa yang telah berlaku di negara-negara di Jepun dahulu umpamanya. Di negara-negara Arab itu sendiri umpamanya dahulu kala. Dan banyak lagi negara-negara yang mengamalkan tribe ataupun perpuakan mereka sendiri. Jadi Islam datang untuk nak membebaskan manusia supaya dapat mencapai satu objektif utama, iaitu meletakkan agama Islam itu sebagai yang tertinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Dan sesiapa yang berperang, berjihad untuk menjadikan, meletakkan kalimatullah, kalimatut tauhid sebagai yang tertinggi, maka itulah jihad fi sabilillah yang sebenarnya. Jadi Islam itu adalah satu agama yang datang membawa akhlak, yang membawa tauhid. Dia bukan hanya sekadar tauhid dan bukan sekadar akhlak, tetapi dia mesti kena saling melengkapi di antara satu sama lain. Jika kita hanya menyeru ke arah seruan tauhid tanpa kita memiliki akhlak, maka seruan kita itu akan pincang. Dan sekiranya kita hanya melakukan seruan ke arah akhlak semata-mata dengan mengabaikan tauhid, maka di situ juga iman dan agama kita akan goyah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an pernah menyebut, "Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Famahma btaghaina ghairah adallana Allah." Kami adalah satu kaum yang mana dimuliakan Allah dengan Islam. Dan bila kita mencari satu kemuliaan itu selain daripada Islam, maka Allah akan menghinakan kita. Kerana apa? Kerana tanpa Islam, tanpa nilai-nilai moral, nilai-nilai mulia daripada Islam, manusia akan terlibat dalam banyak perkara-perkara yang tidak bermoral. Islam menekankan perpaduan. Sebab perpaduan itu adalah asas kepada kemerdekaan. Kita tak akan mencapai kemerdekaan tanpa ada kesatuan, tanpa ada perpaduan. Dan perpaduan itu jugalah yang telah membebaskan manusia, bukan hanya daripada atas dasar dunia, kemerdekaan negara semata-mata, tetapi juga telah membebaskan kita daripada api neraka. Kalau kita ingat satu firman daripada Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah kata, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpeganglah dengan tali Allah, janganlah kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a. Ingatlah nikmat Allah yang mana dahulu ketika mana kamu dalam keadaan saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah satukan hati-hatimu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, lalu kamu menjadi satu saudara di antara satu sama lain. Wa kuntum ala syafa hufrah minan nar, sedangkan kamu dulu sudah berada di pinggiran api neraka itu sendiri. Kerana perpecahan itu telah menyebabkan kita sebenarnya hampir-hampir ataupun menjebakkan diri kita dalam api neraka. Dan kemudian bila kita lihat sejarah Islam itu sendiri, bila objektif kita adalah agama, bila adalah Islam, maka di situlah adanya keamanan. Tengok zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kemudian zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, kemudian zaman Uthman bin Affan. Tetapi bila di akhir-akhir bibit, detik-detik daripada pemerintahan Khalifah Uthman, bila ada di sana mereka yang mula memiliki objektif peribadi, objektif yang ingin memuaskan kehendak diri, ada memperjuangkan kepentingan sendiri, kita lihat bagaimana kemudiannya satu pemerintahan Islam yang cukup kukuh akhirnya menjadi goyang, berpecah, mengakibatkan satu pertumpahan darah yang besar dan retak sehingga ke hari ini. Dan demi untuk nak mencapai satu kemerdekaan, satu perpaduan Islam yang kuat, antara kuncinya adalah kita kena kembali kepada Al-Quran. Kalau kita lihat sekali persaksian, pengakuan daripada even orang-orang yang bukan Islam itu sendiri,
Contohnya seorang orientalis, Louis Kadaus, yang dia pernah menyebut bila dia di tengah puji Al-Quran, dia kata Al-Quran ni sangat hebat dalam menjalinkan persaudaraan pelbagai lapisan rakyat yang memeluk Islam. Daripada benua sana, daripada benua sini, daripada negara sana, mereka ini berinteraksi dengan Al-Quran dengan bahasa yang sama, bahasa Arab, dengan perasaan yang sama. Jadi beliau kata, satu benda yang kita kena ingat, bahawa Al-Quran mampu untuk menyeragamkan bahasa yang digunakan oleh pelbagai bangsa, daripada di Asia, di India, di Afrika, sampailah ke Sudan. Dia menjadi satu kitab yang mampu difahami oleh semua orang dan menyatukan bangsa-bangsa yang berbeza tabiat dan ikatan bahasa dan juga perasaan. Dan kalau kita lihat sendiri satu kenyataan daripada salah seorang menteri di Britain, Gladstone, dalam satu pidato dia di satu majlis umum di hadapan orang-orang Inggeris, di hadapan anggota-anggota parlimennya, dia kata selama Al-Quran ini masih berada di tangan kaum muslimin, maka kita tidak akan dapat menakluki ataupun menjajahi mereka. Sebab itu tak ada jalan lain yang harus kita tembuhi kecuali dengan memusnahkan Al-Quran. Bagaimana? Bukan secara fizikal, tetapi dengan memutuskan hubungan orang-orang Islam dengan Al-Quran itu sendiri. Alhamdulillah, semua itu tidak terjadi. Walaupun penjajahan mereka itu terpadam cahaya, tetapi Al-Quran tetap lagi kedengaran di radio-radio kita, di gadget-gadget kita, kita boleh dengar di serata dunia. Wallahil hamd. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan Dr. Kamilin atas penjelasan sebentar tadi. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT dapat bersama-sama pada malam ni, dapat mendengar penjelasan-penjelasan daripada panel-panel kita. Dan seperti mana yang Dr. Fathul Bari ada komen ni, tuan-tuan dekat komen, ruang komen, beliau mohon maaf sebab beliau terpaksa menguzurkan diri sebab ada hal yang tak dapat dielakkan. Semoga Allah SWT memberkati pertemuan kita pada malam ni dan semoga kita semua memperolehi kebaikan semua insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah tatkala kita membicarakan juga berkaitan dengan tajuk yang kita bincangkan pada malam ni, alhamdulillah kita dapat banyak manfaat daripada apa yang disampaikan oleh kedua-dua ahli panel kita, dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang sudi masih setia bersama dengan kita daripada awal tadi. Dan kita ucapkan jazakumullah khairan kepada semua yang bersama dengan kita dekat page Akademi Sunnah dan juga page Dr. Kamil ni, tuan-tuan ni. Ada beberapa persoalan kat sini doktor. Kita berikan persoalan kepada Dr. Kamil ni lah. Kan kita serahkan kepada Dr. Kamil ni lah. So Dr. Fathul dia tak ada. So kita tanyakan kepada Dr. Kamil ni. Ada beberapa persoalan kat sini doktor. Mungkin doktor boleh jawab insya-Allah. Persoalannya, apa sebab umat Islam kini jadi hilang akhlak ketika komen dekat media sosial? Silakan doktor. Baik, itu satu soalan yang agak tricky, tapi apa yang saya boleh rumuskan sebenarnya adalah kurangnya ataupun hilangnya sifat takwa. Walaupun ramai orang tahu ataupun ramai orang selalu dengar tentang takwa kan. Kalau kita sembahyang Jumaat, kita tak akan pernah miss daripada khatib akan ingatkan kepada kita tentang takwa. Ittaqullah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Berapa banyak ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang takwa, tapi ramai daripada kita tak mampu untuk nak menghayati apa yang dimaksudkan dengan erti takwa itu sendiri. Iaitu bila satu perasaan yang hadir dalam diri kita bila kita nak komen, bila kita nak buat satu tindakan, kita akan wujud satu benteng yang akan menghalang daripada diri kita dan juga dosa ataupun api neraka. Maksudnya bila kita rasa ada benda yang kita nak ulas, ada benda yang kita nak komen, ada benda yang kita nak post, sekiranya kita betul-betul berfikir, kita renung bahawa Allah akan menghisap bagi segala setiap patah yang kita tuliskan.
atau apa yang kita ucapkan, nescaya kita tidak akan berani. Kita akan berkira-kira dengan apa kalimah yang akan kita ucapkan. Tapi hari ini kita sudah hilang sifat tersebut. Bila mana kita langsung tidak merasakan sesuatu yang menghalang antara kita dengan dosa. Sebaliknya syaitan dengan talbisu iblis telah memperindahkan kita punya perbuatan dengan alasan-alasan yang kita rasakan benda itu sebagai halal. Dan inilah yang menimpa banyak daripada kalangan even orang yang berilmu itu sendiri. Bila saya cakap ni, bukannya saya nak tujukan kadang-kadang pada orang yang tidak berilmu. Orang-orang awam ni macam-macam. Ada yang peduli, ada yang tak peduli. Tapi ada ramai daripada kalangan orang-orang awam sekalipun yang bukan orang-orang yang mendalam daripada sudut ilmu pengetahuan agama. Tapi Masya Allah, mereka ini sangat menjaga. Mereka ini ada daripada sudut itu, ada moralitinya, akhlaknya di situ. Tetapi orang Arab kata lil asaf syadid, sangat dikesali bila mana isu-isu sebegini wujud di kalangan mereka yang selalu membicarakan tentang ilmu, mereka yang memperjuangkan agama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manhaj Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai lupa atas alasan apa yang kita cakap tu baik. Atas alasan apa-apa alasan yang kita rasa macam nak menghalalkan cara kita. Atas dasar itu kita lupakan tentang apa yang Nabi pesan supaya dijauhi daripada berprasangka buruk kepada saudara kita. Muhammad bin Sirin bagi tahu, kalaulah kita ada satu alasan sahaja pun untuk jadi excuse untuk saudara kita, maka kita sepatutnya pegang kepada excuse tu. Tetapi hari ini, walaupun kita boleh ada 10, 100 excuse sekalipun, tapi jika jiwa kita itu sudah ada satu perasaan yang negatif, yang tidak senang, kita sudah ada satu kecenderungan ataupun kita sudah ada prasangka itu, maka itu semua akan dijadikan sebagai dalil yang akan menghalalkan apa yang kita lakukan. Sometimes kita tak sedar kita menyindir-jindir. Sometimes kita tak sedar kita melakukan provokasi. Yang lebih dahsyat bila mana kita menuduh saudara-saudara kita yang kita langsung tak tahu keadaan dia sebenarnya. Kita tak tahu apa cerita yang sebenar. Kita bukannya bersama dengan dia 24 jam. Kita bukan tahu segala detail kehidupan, apa yang dilakukan. Tetapi kita dengan begitu mudah melakukan satu assumption. Sedangkan kadang-kadang nombor kita pun ada pada mereka. Tapi mereka tidak mahu memastikan suatu khabar. Itu sebenarnya semua itu ada isyarat dan panduannya dalam Al-Quran. Tetapi kerana kita tak ada sifat taqwa itu, maka kita langgar je semua itu dengan alasan dan banyak benda-benda yang kita akan halalkan perbuatan kita. Wal'iyadu billah. Jadi walaupun dia banyak berbalik kepada pelbagai faktor dan perkara, tetapi asasnya adalah takwa itu sendiri. And sometimes bila kita lihat, bila kita nak sebut apa pun kecenderungan kita, pandangan kita, tetapi orang yang bijak adalah orang yang akan fikir dulu sebelum dia post, sebelum dia komen, sebelum dia ucap, dia buat apa, dia akan fikir dulu apa baik dan buruk daripada tindakannya. Dan sekiranya dia mengundang keburukan itu lebih besar, sekiranya setiap apa yang dia post ataupun dia ini lebih banyak mendatangkan perbalahan, mengguriskan dalam bentuk susunan ayat yang tidak tepat, maka kita kena bijak untuk tahu di mana batas-batas kita. Tak semesti apa yang ada dalam benak kita ni kita kena zahirkan. So kita kena tahu di mana batasnya, dan kita kena belajar untuk menahan diri kita dalam banyak perkara. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Tuan-puan, betapa pentingnya kita mempraktikkan takwa kepada Allah SWT. Dan kita akhir zaman ni, doktor, sekarang ni kita memang kena banyak berhati-hati. Kalau sebelum ni perkataan-perkataan kita kan sekarang ni lagi dahsyat. Sebab sekarang ni umumnya kita kurang berkata-kata, kita banyak menaip dengan kenyataan. Sebenarnya kita bertanggungjawab dengan apa yang kita type. Jazakallah khair atas nasihat, doktor. Soalan tadi ditanyakan oleh Puan Rosmina Basran. Jazakallah khairan.
dia ada dua persoalan. Soalan yang pertama tadi itu, soalan yang kedua saya bacakan juga lah sebagai satu bentuk nak raikan persoalan yang ditanyakan. Apa usaha asatidzah untuk mengembalikan jati diri ummah, kan, sebagai ummah yang terbaik? Masya Allah. Usaha dilakukan dalam banyak sudut, dan setiap daripada pejuang-pejuang kita, setiap daripada asatizah kita telah melaksanakan bidang tugas ataupun kuasa masing-masing. Ada mereka yang ada kemampuan daripada sudut ilmu, mereka akan cuba untuk nak menerapkan ilmu ke dalam masyarakat. Sebab untuk nak mendapat satu jati diri perlu memiliki ilmu juga. Kena ada at least satu pengetahuan asas tentang Islam. Saya kira itu banyak tugasan-tugasan itu telah dilakukan oleh asatizah. Dan ada benda-benda yang dilakukan oleh pelbagai perkara. Tetapi sebenarnya bila kita nak mempersoalkan tentang asatizah punya peranan dalam itu dan ini, kita seharusnya bertanya kepada diri kita dulu. Apakah sebenarnya peranan kita dalam nak mengembalikan jati diri kita dan juga ummah? Sebab tugasan ini tidak terletak pada asatizah semata-mata, tetapi terletak pada diri kita, diri sahabat kita, diri semua orang Muslim. Itu adalah tanggungjawab kita bersama. Kalau kita tidak membaiki diri kita daripada dalam dan kita tidak memainkan peranan itu, maka macam mana siapa sekali asatizah hebat sekali mana, macam mana dipandai bercakap berilmu sekalipun, maka dia tidak akan dapat untuk nak mengembalikan jati diri kita. Sebab itu semua adalah datang daripada diri kita sendiri juga. Dan Allah pun tidak akan mengubah satu kaum itu, melainkan dirinya mencuba untuk nak mengubah dirinya dahulu, dirinya sendiri. So perubahan itu datang daripada diri kita sendiri. Yang lain-lain, faktor-faktor luaran itu boleh menjadi asbab. Tidak semestinya bergantung kepada asatizah, tetapi bergantung sometimes kepada walaupun sekecil-kecil insan. Kita semua berperanan di dalam ummah ini. Dan ummah ini bukan hak milik golongan tertentu, tetapi dia adalah hak milik kita bersama. Kitalah yang mengubahnya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Nasihat yang sangat bermanfaat. Terima kasih, Doktor. Tuan-tuan rahmati Allah, sebab itulah kita kena sama-sama ta'awun, kita bantu-membantu kan asatizah, kita bantu asatizah kita. Pada masa yang sama, seperti mana yang Dr. Kamilan sebutkan tadi, kita pun kena tanyakan kepada diri kita, apa yang kita boleh bantu, apa yang kita telah sumbangkan. Jazakallah khairan. Terima kasih Doktor atas respon kepada persoalan-persoalan tadi. Itu di antara persoalan yang ditanyakan oleh rakan-rakan kita yang join pada malam ni. Dan sebenarnya pada ketika ini kita ada masih 105 orang lebih kurang yang bersama dengan kita. Jazakumullah khairan tuan-puan. Mudah-mudahan kita semua memperoleh ilmu yang bermanfaat. Baik, kata-kata akhir Doktor sebelum kita tutup insya-Allah. Barakallah. Ada lagi kata-kata akhir? Subhanallah. Kata-kata saya tak akan berakhirlah. Insya-Allah selagi mana masih lagi ada hayat ini, itulah kemampuan yang mungkin saya mampu untuk lakukan. Sebab kita hari ini, kalau kita mungkin tema kita bercakap pada hari ini tentang kemerdekaan, kita kena memerdekakan diri kita dulu. Memerdekakan diri kita daripada belenggu kejahilan, daripada sifat-sifat yang madmumah. Yang itu kita kena bebaskan diri kita dulu. Sebab kemerdekaan ini seperti apa yang saya katakan, dia tidak terhad kepada kita menghayati satu-satu peristiwa. Seperti apa yang kita hanya, macam contoh dalam kemerdekaan di negara kita ni, kita hanya ingat kemerdekaan itu hanya daripada sudut perjuangan, peperangan yang dilakukan oleh tok nenek moyang kita dahulu. Tetapi mereka juga dulu memperjuangkan kemerdekaan ini untuk siapa? Untuk kita. Untuk anak-anak generasi-generasi selepas daripada mereka yang akan lahir sekarang ataupun yang masa akan datang. Apa tujuan dia? Supaya kita mampu ada kemerdekaan yang sebenarnya. Kita mampu untuk nak mengamalkan ajaran agama kita sendiri di negara, di bumi kita yang tercinta. Kita mampu untuk nak menerapkan undang-undang ataupun peraturan ataupun kehidupan Islamik yang kita impikan selama ini, yang mana mustahil untuk nak kita laku ataupun laksanakan di bawah penjajahan daripada luar yang tidak menyukai Islam.
merdekakan diri kita dulu, timba ilmu sebanyak yang mungkin, beramal saleh, kerana itulah thamarah, hasil daripada kemerdekaan. Orang yang tidak merdeka, dia akan rasa terkongkong, hendak solat pun tidak boleh, hendak beramal untuk nak melaksanakan ajaran Islam, syiar Islam pun tidak boleh. Tapi kita hari ini mampu untuk nak mengamalkan ajaran agama kita dengan penuh bebas, dengan penuh senang. Hargailah nikmat Allah tersebut. Syukurilah dengan menambah lagi amal saleh kita, dengan membantu agama kita, dengan mengembalikan. Kita cuba untuk nak kita punya target kita supaya masyarakat yang berbilang agama bangsa di negara ini mampu memahami ataupun menghayati keindahan Islam itu sendiri. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Terima kasih Doktor atas kata-kata yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Tuan-puan dan rahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan insya-Allah Ta'ala pertemuan kita pada malam ni, pertemuan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkati. Semoga tuan-tuan perempuan yang hadir memperolehi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua dapat memerdekakan diri kita daripada apa yang telah terpendam dalam pemikiran, benak pemikiran kita selama ini, insya-Allah. Dan pada masa yang sama, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, terima kasih jazakumullah khairan daripada pihak pengajur sebab tuan-puan sudi bersama dengan kita sehingga ke akhirnya. Mohon tuan-puan untuk terus support, sokong program-program yang kita anjurkan. Dan kita ada program esok tuan-puan ni, saja nak elan sebelum kita tutup pada malam ni, kita ada satu program yang berjudul Perumpamaan Dunia tuan-puan ni, yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fashan pada esok malam insya-Allah pada pukul 9 malam. Tuan-puan mohon untuk share kepada rakan-rakan kita yang lain. Dan pada masa yang sama tuan-puan boleh ikuti juga kuliah-kuliah Ustazuna Dr. Kamilan Jaminin dekat Facebook beliau, page beliau, dekat Instagram beliau tuan-puan ni. Semoga Allah SWT berikan kesihatan yang baik kepada guru-guru kita semua, insya-Allah berikan mereka kekuatan untuk terus menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu kepada kita semua. Jazakumullah khairan tuan-puan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesihatan yang baik, kemudahan untuk terus menuntut ilmu, kemudahan dalam mentaati segala perintah Allah SWT, dan semoga Allah berkati kehidupan kita. Terima kasih tuan-puan semua, jazakumullah khairan. Kita tutup pertemuan kita pada malam ni dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala khairil khalqi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua pihak penganjur, terima kasih hadirin hadirat semua. Jumpa lagi. Barakallahu fiik Ustaz. Hayyakallah.